Terima kasih Datuk Yang Betul kepada keempat-empat ahli parlimen yang telah pendapat berbahas berhubung dengan Undang-Undang Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia 2016. Berhubung dengan pandangan Yang Berhormat Sepang, the Code of Conduct, apakah any person di bawah fasa 14.4 merujuk kepada orang yang gagal merujuk kepada disciplinary panel. Perkataan any person di bawah fasa 14.4 adalah merujuk kepada orang yang gagal merujuk kepada disciplinary panel berhubungan dengan breach of conduct. Ia bertujuan memastikan orang yang mempunyai pengetahuan berhubung breach of conduct merujuk kepada disciplinary panel. Sesiapa yang mengetahui pengetahuan berhubung dengan breach of conduct ini perlu maklumkan kepada disciplinary panel. Hukuman sedemikian diperuntukkan kerana pihak berkuasa ini mengawal selia perkara berkaitan keselamatan penerbangan awam. Oleh itu apa-apa threat ataupun breach of conduct perlulah diberi perhatian yang serius. Berhubung dengan klausa 20 B accountability omissions, klausa tersebut jelas memperuntukkan bahawa ketiga-tiga perkara tersebut hendaklah dibaca disjunctively, bukan conjunctively. Ketiganya iaitu perlindungan immunity bawah Section 40. Saya nak tekankan di sini bahawa perlindungan ini bukanlah kekebalan mutlak kerana ia hanya terpakai sekiranya pihak berkuasa menjalankan fungsi dan kewajipannya menurut Akta ini. Akta Penerbangan Awam 1969 dan perundangan yang dibuat di bawah Akta Penerbangan Awam 1969 dengan hati yang suci, with good faith. Tindakan masih boleh diambil sekiranya terdapat penyelewengan atau salah guna kuasa oleh mana-mana pihak dalam CAAM ini. Sepang juga menyatakan mengapakah pihak berkuasa diberikan kuasa untuk menentukan tata cara kewangan sendiri. Walaupun pihak berkuasa menentukan tata cara kewangannya sendiri, Fasal 35(3) memperuntukkan penyata akaun, laporan aktiviti dan laporan juru audit kumpulan wang hendaklah dibentangkan ke Parlimen. Akhirnya Parlimen yang akan yes. We have to monitor this together. Pada isu Code of Conduct tadi, saya minta maaf, saya baru baca balik ni. Menteri, saya okey, kalau Menteri kata tadi tujuannya untuk jaga keselamatan, saya boleh masih berterima lagi lah. Tapi kalau kita lihat kepada 14.2 tu, the members of the authority and the members of the committee shall comply with the provision prescribed in the Code of Conduct. Yang itu yang bagi saya lebih penting. Sepatutnya yang nombor 2 tu yang kita criminalize kan. Maksudnya kalau dia fail to comply, then dia patut di charge. Tapi yang ini gagal refer saja to the disciplinary panel. Saya rasa Menteri, saya ada masalah juga memahami kenapakah orang yang fail to comply terlepas, tak ada apa-apa tindakan, tetapi orang yang gagal melaporkan pada disciplinary panel sepatutnya Menteri, kalau kita nak buat ini, saya rasa Menteri, saya minta cadangan adalah sepatutnya kita pun ada satu investigation. Mana kalau ada code of conduct, kita tengok kalau ada melanggar, kita investigate. Kalau investigating team itu fail, baru betul. Tapi any person ni kadang-kadang dia mungkin tak tahu itu adalah bercanggah dengan breach of conduct. Dia sendiri pun mungkin tak biasa tengok code of conduct tu. Tiba-tiba dia gagal refer je, kena ambil tindakan jenayah. Saya rasa ini memang drastik, Menteri. Jadi saya minta Menteri punya komen. Terima kasih. Ini yang Muhammad Sepang. We are referring to person who know there's a breach of conduct and try to hide the fact. Ini yang satu isu yang besar, yang serius, because this isu keselamatan. Sebab itu
kita mengambil tindakan yang serius. Buat cadangan yang berhormat tadi, saya akan ambil perhatian lah. So that memang yang betul 14.2 itu lebih serius. 14.2 kita juga ambil tindakan. Yang berhormat Sungai Petani berhubung dengan latihan teknikal di Malaysia untuk industri penerangan awam. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Sungai Petani kerana amat prihatin dengan human capacity building dalam negara kita. Memang penting. Kita perlu mempunyai latihan yang berkualiti tinggi. Di Malaysia kita sekarang ada 4 sekolah penerbangan flying school dan 14 sekolah latihan teknikal yang melatih qualified technical personnel in term of maintenance, MRO dan sebagainya. Dan institusi di atas adalah telah berjaya mengeluarkan pekerja-pekerja yang mahir dalam negara kita. Kita juga ada satu Train Air Plus yang telah diiktiraf oleh ICAO. It's an international recognized training center, di mana seperti cadangan Yang Berhormat Sungai Petani tadi, kita melatih ramai juga technician daripada luar negara yang datang ke Malaysia. Pusatnya di Cyberjaya. Yang boleh jemput Yang Berhormat, boleh pergi buat lawatan. Kita ada satu institusi yang dibanggakan lah, yang direcognised by ICAO International, dan telah pun dapat melahirkan ramai pakar-pakar dalam air traffic control dan sebagainya. So, maksud Menteri dia ada foreign student di ada. Ada ramai foreign student yang datang. Kebanyakannya kita bagi pada negara-negara miskin, negara-negara ketiga, underdeveloped nation. Kita latih mereka seperti we have trained actually from Bangladesh, also from Nepal and some other countries. Yeah. Yang Berhormat Sungai Petani juga prihatin dengan pekerja-pekerja DCA. What is the option? MOT dan DCA sedang memperhalusi dan memperinci berhubung dengan option pekerja dengan pihak yang berkepentingan, iaitu JPA. Perkara ini akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri untuk pertimbangan dan kelulusan selanjutnya. We don't have a detail yet, tapi perbincangan masih kita dapat akta lulus dulu, kemudian kita bincangkan. Kebanyakan pegawai DCA akan diabsorb masuk kepada CAAM. We call it Civil Aviation Authority Malaysia. CAAM ni ada badan berkanun, most of them will be absorbed in. Terpulang pada mereka, kecuali mereka tak nak, mereka nak teruskan bersama dengan kerajaan, boleh masuk ke MOT, ke jabatan-jabatan yang lain. Sungai Petani juga nak tekankan di sini bahawa semua pekerja yang akan diambil ke dalam CAAM akan diberi not less favorable option, dan kita harap akan memberikan the option paper akan diberi mengikut kaedah-kaedah yang dikeluarkan oleh JPA, dan option juga diberi kepada pekerja CAAM kekal dengan tanggungjawab tangga gaji dan pencen kerajaan. That's a few option lah, kita akan bincangkan kemudian. Berhubung dengan Bayan Baru juga telah bincangkan nak tahu penelitian perbezaan antara MAFCOM yang Suruhanjaya Penerbang Awam yang kita luluskan tahun lalu dengan CAAM, Civil Aviation Authority. So satu MAFCOM and satu CAAM. Today kita nak bincang di CAAM. MAFCOM lebih kepada bidang ekonomi. Ada dari segi in term of charges, AirAsia, what sort of charges they charge. You know, last time ramai complain, everything go Asia, everything they charge. So semua you nak beli, semua they charge. So apakah hak pengguna? What is the hak pengguna yang ada bagi menduduki pesawat AirAsia? So ini semua di bawah MAFCOM. Anybody now can complain to MAFCOM untuk berbincang dengan MAFCOM dari segi aduan-aduan tersebut. Dan juga dari segi in term of airport tax, anything we do economic factor will be under MAFCOM.
Tapi dari segi keselamatan, DCA now is in charge of safety and technical aspect, keselamatan pesawat, auditing of the pesawat, pilot punya quality, dan juga dari segi maintenance of the aircraft. Ini semua di bawah CAM yang kita nak luluskan ini. So is definitely tanggungjawab yang cukup berlainan di antara dua-dua agensi yang saya Tuan Sri Speaker. Masa maju. silakan Ustaz. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi saya dengar komen tentang airport tax. Kita baca ada laporan airport tax KLIA 2 dan KLIA International akan diselaraskan dan ada laporan kata lepas itu AirAsia nak pindah balik ke KLIA International. Kalau ini wujud, mungkin KLIA itu jadi satu white elephant atau gajah putih. Apa komen Menteri? Ya, terima kasih Yang Berhormat Hong Semaju. Saya nak jelaskan di sini bahawa nak selaraskan airport tax antara KLIA dengan KLIA 2, kita tak ada keputusan lagi. It is not a government decision. Government, kerajaan tidak membuat keputusan ini. Dan saya nak jelaskan bahawa kerajaan masih lagi berpegang kepada usaha untuk menyokong low cost carrier. Sebab itu kita ada dasar low cost carrier. From the very beginning, oleh kerana adanya sokongan kerajaan, maka airport tax for AirAsia, kalau dulu LCCT itu memang murah. Kerana ada sokongan kerajaan, maka AirAsia can grow to become so big today. Without government support, AirAsia cannot grow so fast. Oleh itu, sokongan ini terus diberikan sehingga sekarang. KLIA 2 punya airport tax is much lower compared to KLIA. Hari ini kita hanya selaraskan, kita samakan di peringkat ASEAN route ini, di mana MAS di KLIA dengan KLIA 2 for ASEAN route kita sama ratakan, because we want to attract more tourists from the ASEAN region. But international flight masih lagi ada perbezaan antara KLIA dan KLIA 2. So sokongan kepada low cost carrier masih kita teruskan, dan tak ada cadangan untuk kita samaratakan di antara KLIA dan KLIA 2. So I think itu some of the statement is from others relevant bodies, tapi bagi dasar kerajaan kita belum buat apa-apa keputusan berhubung dengan airport tax ini. Silakan. Mbak Menteri, bila kita baca media, kita lihat pergaduhan di antara AirAsia dengan Malaysia Airport Berhad kan. Nampaknya Yang Berhormat Menteri berpihak pada Malaysia Airport Berhad. Nampaknya Malaysia Airport Berhad selalu menang dalam apa-apa bentuk konflik. Yang Muhammad dengan berpihak AirAsia. mana? Yang Muhammad berpihak mana? Saya akan simpati pada AirAsia lah, kerana saya rasa dia harus dia kena bully lah. Tapi saya tahu yang bosnya juga bukan orang yang senang lah. Saya sebenarnya tanya Yang Berhormat Menteri satu soalan, adalah di bawah Seksyen 3 kan, penubuhan pihak berkuasa yang kurungan 4 yang mana yang pihak berkuasa ini boleh memperoleh, membeli, mengambil, memajak, memegang, menjual dan menikmati apa-apa jenis harta alih. Jadi maksudnya bagi saya, kalau satu jawatan kuasa, satu authority, pihak berkuasa, dia tidak patut memegang apa-apa bentuk harta. Dia tidak boleh jadikan Malaysia Airport Berhad yang kedua. So saya agak keliru lah. Apakah peranannya? Kenapakah yang pihak berkuasa ni kalau ia jadi hakim boleh kenakan apa-apa bentuk penalty kepada pihak yang salah? Jadi ia tidak sepatutnya ada interest tau, ada kepentingan tau dalam apa-apa bentuk harta, dan ia tak boleh buat kontrak. Nak buat kontrak dengan siapa? So saya agak keliru tentang yang peranan yang sebenar pihak berkuasa ni. Minta Menteri terangkan. Terima kasih Yang Putih. Nanti memang ada yang baru juga bangkitkan yang sama berhubung dengan investment dari segi
aset dan sebagainya. Nanti saya akan jawab sekaligus. Tapi berhubung dengan AirAsia tadi yang disebutkan, saya tidak memihak ke mana-mana. Sebagai kerajaan, kita menjaga semua agensi di bawah Kementerian Pengangkutan, dan kita kena adil kepada semua. Ada perbezaan pendapat dan perlu diselesaikan melalui saluran-saluran yang telah pun disediakan oleh kerajaan. Contohnya kalau pertelingkahan dari segi airport tax, then you go to MAVCOM because dia ada regulator dari segi kawalan ekonomi. Kalau dia dari segi perbezaan pendapat dari segi KLIA itu kerana sinking, kerana masalah teknikal, dan DCA atau sekarang kalau CAM, dan kena diselesaikan oleh bahagian agensi yang berkenaan. So memang kita ada saluran-saluran yang telah disediakan untuk selesaikan apa juga isu ataupun perbezaan pendapat antara agensi-agensi ataupun antara MAHP, AirAsia, MAS, memang banyak. MAS juga ada aduan, bahawa aduan kenapa kita bagi airport tax yang murah kepada KLIA, kepada AirAsia. AirAsia telah pun mengambil kebanyakan daripada penumpang-penumpang dari MAS. MAS ada juga aduan. Kita kena dengar daripada semua pihak dan kita juga ada saluran dan agensi yang berkaitan untuk selesaikan. So dari segi nama KLIA 2, jangan risau, dia telah diselesaikan. Dan sebagai Kementerian Pengangkutan, I have to take a very firm decision. Tak boleh ditukar sewenang-wenangnya oleh mana-mana syarikat penerbangan. Dia adalah nama yang telah ditetapkan dan telah pun disetujui di Kabinet oleh kerajaan, maka kita kena uruskan. Kalau dia nak promote KLIA itu as a low cost carrier hub, itu boleh diteruskan. Tapi nama itu masa nama KLIA itu, but it's a low cost hub for the Asia or for this region. Tak apalah, dari segi branding dia boleh brand. Dari segi nama, it's still KLIA itu. Itu yang saya nak tegaskan, bahawa apa juga masalah Kementerian Pengangkutan ada juga kita ada saluran-saluran yang tertentu untuk kita selesaikan. Oleh itu yang berhormat Bayan Baru, jangan risau. CAM yang kita nak wujudkan ini tak ada pertindihan dengan MAVCOM. Pihak berkuasa CAM ini adalah Badan Kawal Selia Technical Regulator, penerbangan negara yang mengawal selia perkara perihal selamat dari segi the safety aspect of the plane, aircraft, dan keselamatan security of the airport dan sebagainya yang berhubung dengan penerbangan awam, public safety. Dan MAVCOM pula adalah Badan Kawal Selia Regulator penerbangan awam dalam aspek ekonomi. Yang berhormat Bayan Baru juga mengapa pihak berkuasa diberikan kuasa untuk membuat pelaburan. Ini yang YB Seputi, you are mentioning the same question. Menurut pasal 32.1, pihak berkuasa hanya boleh membuat pelaburan setakat wang itu tidak diperlukan untuk dibelanjakan dan hanya boleh melabur dalam capital guaranteed investment sahaja. Capital guaranteed investment sahaja. Dia tak boleh labur dalam share market, tak boleh labur. Dia cannot. Dia hanya boleh laburkan dalam perkara-perkara yang tertentu. Kuasa pelaburan diberikan untuk memastikan pihak berkuasa dapat menjana hasilnya sendiri. Kita sedia maklum bahawa if it's a government department seperti DCA sekarang, kita sampai sekarang tak mampu. Seperti yang kata Bayan Baru tadi, your wife also know that, kita tak mampu mengaji pilot. The real pilot yang kita nak ngaji, even the pilot yang bersara daripada MAS ataupun AirAsia, kita tak mampu nak mengaji mereka masuk ke DCA kerana gaji government, our government salary scheme could not fit into all these what called officers. Oleh itu kita kena ada badan berkanun seperti ini. Mereka boleh menggunakan skim mereka yang sendiri dan mereka perlu menjana hasil mereka untuk mendapatkan hasil yang lumayan untuk membayar gaji yang lebih tinggi kepada pekerja-pekerja di bawah CAAM yang kita wujudkan ini. Oleh itu the pelaburan, the asset or it is all very highly regulated. It is seperti badan-badan berkanun yang lain. It is another badan berkanun yang juga membuat pelaburan yang sama. So it is have to be monitored by the minister and will be tabled to Parliament for your supervision.
Jadi adakah ini bermaksud yang AirAsia, yang semua airline tu kena bayar caruman lah kepada pihak berkuasa? Jadi kalau tidak, mana dia dapat duit? No, memang kita sekarang bagi DCA kita juga kutip fee. You know, now any airlines, not only MAS or Asia, any airline who fly through our airspace, there is the toll charges over our airspace. They have to pay aeronautical fees. And ini juga akan dikutip dan juga akan diberi kepada CAM ini untuk berfungsi. Dan fee-fee yang lain lah, inspection fees, technical safety fees dan sebagainya. Memang fee-fee itu semua dah ada sekarang. Bukan kerana wujudnya CAM kita tambah fee. No, fee itu semua dah ada sekarang dan kita akan review from time to time apabila untuk memastikan CAM memberi services yang paling baik. Kita bagi tahu bahawa apabila kita mempunyai badan berkanun ini, kita boleh memberi perkhidmatan. It is more services oriented, the needs of the airline. Kata AirAsia nak sesuatu perkhidmatan yang lebih, we give them more. AirAsia example, they want to fly in, I want a shorter routes. So we give them a shorter routes and we give them a different charge. Dia nak masuk airport, you want to go straight. Kadang-kadang sampai airport, you kena berlegar. You have to turn one big round before you can land. So the AirAsia say, I want a shorter time. I want to cut my fuel. I can land earlier, but you pay higher fees. These are all the fees regulated over what we call by this CAM. So it is widely practiced dalam dunia sekarang bahawa the flexibility must be given to the authority untuk memastikan bahawa we are more service oriented, the needs of the airline rather than sekarang it is more what we call very rigid. Okay? Tapi sekarang sebelum yang undang-undang ni dikuatkuasakan, yang fee itu dibayar kepada pihak mana? Kementerian? Fee sekarang terus masuk kepada wang disatukan. Fee memang kita kutip, but wang disatukan. Everything go to the government. Wang telah yang satu. Ya, Bayang Baru. Terima kasih, Menteri. Saya masih ingat Suruhanjaya Penerbangan Awam juga mempunyai kuasa untuk melabur. Because one of the contention issue was the same. Jadi saya nampak bahawa kita sekarang ada dua pihak berkuasa, satu Suruhanjaya, satu authority. Mereka kedua-dua boleh melabur. So I think that this is not healthy lah as a government body. Saya tidak ada masalah untuk membayar untuk mengkorporatkan DCA supaya mempunyai lebih wang, ada kuasa dan wang untuk membayar pilot, retired pilot or whatever. That is no problem. Tapi adalah masalah kita, wang yang dikutip itu harus masuk kepada kerajaan. Bukan kepada, kejap lagi Menteri, bukan kepada badan itu untuk digunakan untuk pelaburan. Dan second issue adalah, sekarang kita, Suruhanjaya pun mengutip fee itu daripada airport charges. Saya nak tanya Menteri, berapa satu tahun yang mereka kutip katakan tahun 2015. Saya minta perspektif lah. Dan charges untuk DCA itu tahun 2015 berapa charges berapa kutipan daripada itu daripada charges itu dalam tahun 2015, so that we have a perspective of how much they get for these two, satu Suruhanjaya, satu DCA. Minta penjelasan Menteri. Terima kasih. Pertamanya apabila kita wujudkan badan berkanun ini, memang konsepnya adalah self-financing. We try to less rely on government now. Kita kalau boleh, agensi-agensi berkaitan, badan berkaitan, kutip fee berhubung dengan perkhidmatan yang diberikan. Contohnya oleh MAVCOM, dia berikan perkhidmatan kepada all the airlines berhubung dengan economic regulator. And CAM yang kita wujudkan, dia berikan services juga yang sama. And they at the moment ada fee yang telah dikenakan. So buat masa sekarang, the fee that we collected, not much. I don't have the figure with me. Maybe the officer can give me the figures. I can give you secara bertulis. But memang tak cukup untuk kita mengaji our staff yang mempunyai kepakaran yang tinggi. So oleh itu kita perlukan the investment dan juga mengutip fee yang lebih, orang kata perkhidmatan lebih baik untuk mengutip fee yang lebih tinggi. Like they cannot mengutip fee tinggi tanpa perkhidmatan.
Kerana it is more now, kerana kita model ni, model self-financing ini adalah untuk memastikan kita selain daripada meningkatkan kutipan, kita kena berikan perkhidmatan yang lebih baik. Saya yakin ini memang telah disarankan ICAO, bahawa ICAO telah sarankan bahawa DCA has to be transformed to become independent, more autonomy dari segi satu badan kawal selia agar membolehkan mereka lebih dynamic and flexible in term of pelaksanaan dari segi kerja-kerja keselamatan ini. The detail on the number, the fees, I have to give you secara bertulis. Jadi Menteri ini bermaksud, I mean it doesn't add up lah, kerana Menteri kata bahawa self-financing, sekarang kutipan itu tidak mencukupi, maka dia tidak boleh menampung gaji dan sebagainya. Kalau ada kan ada kuasa untuk melabur, kutipan itu pun tak cukup. Whatever you have, sekarang sudah dah cukup lah dan nak bayar gaji. It's impossible kerana walaupun apa pelaburan yang dahsyat pun, dia tidak akan menjana lebihan wang untuk membayar. So it's not a good reason to give the power untuk membuat investment dan sebagainya. So I don't really feel that is a proper thing untuk biarkan, sebab kita daripada sejarah badan-badan berkanun banyak yang kena bail out daripada kerajaan. That is a fact. Okay, it's a fact. Tapi tak apa, it's okay. Saya terima kasih kepada jawapan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Saya nak tekankan di sini bahawa for the beginning, apabila mulanya badan berkanun ini tertakluk kepada persetujuan daripada Jemaah Menteri, kerajaan akan menguntukkan dana pelancaran. We will give a first grant to CAM to run this agency, di mana amountnya belum dapat saya tentukan, untuk membiayai kos operasi dan kos-kos berkaitan dengan CAM. Selepas itu CAM have to kena menjana fee-nya sendiri. Sebelum kita mencadangkan untuk mengadakan badan berkanun ini, kita dah buat simulation. Kita di bawah Kementerian Pengangkutan dah pastikan bahawa CAM can survive on its own. Boleh tidak lagi perlu bergantung kepada kerajaan. Baru kita cadangkan bahawa kita perlu adakan perkhidmatan ataupun badan-badan berkanun ini. Dan saya nak bagi keyakinan pada Yang Berhormat, this will be monitored dari segi perbelanjaan CAM ini. Terima kasih Menteri, terima kasih Timbalan Speaker. Satu soalan pendek saja. Adakah fee atau toll charges melalui ruang udara Malaysia akan dinaikkan selepas CAM ini ditubuhkan? Terima kasih. Yang Berhormat Bayan Baru, actually has been more than 40 years kita tak naikkan. It's been long time kita tak naikkan toll charges kita. And also the collection method pun kita kena vary. Sekarang kita akan gunakan teknologi yang lebih canggih, di mana the collection will be well called immediate. At the same time juga bagi flexibility kepada airline to choose what route you use, what height you want to fly. And ini semua juga membolehkan airline to save their cost and also to pay a certain fees to CAM. So I think it will be more a dynamic punya fee charges rather than now is a rigid fee charges. So I can see that the airline will be happy to work with CAM on this fee. I can assure you it won't be a burden to the rakyat on this thing. Menteri, bila akan dilaksanakan cara ini? We hope by next year. Kenaikan tol juga dan juga fee flexibility akan dilaksanakan. Kenaikan tol baru-baru ini telah pun kita naikkan sedikit. We have announced earlier, kita dah naikkan sedikit. Tapi the future one, CAM have to negotiate lah, akan engage all the airliner before we can increase any fees increase in this one. Kita akan engage the stakeholder. Kita tak akan naikkan dengan sewenang-wenangnya. Okay. Terima kasih. Yang Berhormat Kota Melaka juga menyatakan tentang
landasan kereta api, landasan lapangan terbang Jasin, saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat bahawa CAM tidak menjaga lagi pembinaan infrastruktur. CAM hanya menjaga keselamatan dan juga technical aspect of the of sector. Tapi untuk makluman Yang Berhormat, lapangan terbang Melaka ini kita dah engage consultant to study whether nak gunakan lapangan terbang batu berendam yang sedia ada ataupun yang baru. The study has completed, so kita tengah buat semakan sekarang. Looks like kalau nak cepat kita gunakan lapangan terbang yang sedia ada, walaupun lapangan runway a bit short, pendek, tapi kita akan gunakan teknologi baru untuk melihat sama ada the wide body air flight can come in into lapangan terbang batu berendam. Nak bina baru memang makan masa yang cukup lama. Ya. Terima kasih Yang Menteri. Yang Datuk Seri untuk Yang Di-Ketua. Ya, sebab pada setakat ini lapangan terbang di Batu Berendam memang is underutilized. Adakah kerana runway dan cukup panjang ia adalah sebab utama yang mengakibatkan underutilized, atau ada sebab-sebab yang lain, dan sebab itu cadangan untuk membina satu lapangan terbang di kawasan di Jasin ada lebih sesuai. Sebab itu saya bangkit soalan ini. Terima kasih. Untuk makluman Yang Berhormat, Ketua Melaka, tak ada, buat masa ini tak ada cadangan lagi. Belum ada cadangan untuk membina lapangan terbang di Jasin, tak ada lagi. Yang Berhormat Seputi yang menyatakan tentang pasal tata tertib 3 orang untuk menentukan tata tertib berkenaan. Memang 3 orang ini yang telah diwujudkan dalam akta ini adalah untuk mendengar kes-kes terhadap aduan yang diadukan oleh CAM kepada jawatankuasa ini. We have summoned the company. Actually, most of them are the airliners. Most of the airlines. Yeah. No, it's not public. This is regarding safety and security of the public. So memang berhubung dengan airlines. Mana? Ya memang ya ada sekali memang sekali berhubung dengan ini. Berhubung dengan pilot kita memang saya dah beritahu tadi ada 14 sekolah kaya pilot dan memang kita memantau dari segi kualiti. Kalau dari segi dia dah bankrupt tu memang bukan di bawah kawalan kita. Kita apabila mana-mana sekolah memohon untuk menjadi sekolah penerbangan, mereka perlu mempunyai kualitinya. Tapi apabila dia dari segi to run the business, itu bukan di bawah kawalan kita. So tapi kita saya faham tentang apa yang diadukan di Seputi. It is an issue lah. Kerana apabila sekolah itu tutup, mana pelaburan murid-murid kita juga akan menjadi mangsa. Ya. Dan sebenarnya apa yang saya prihatin ialah macam apa berlaku pada doktor. Kita ada 5,000 doktor yang graduate dari medical school tapi tak dapat housemanship, dan sekarang Kementerian Kesihatan tengah sakit kepala macam mana letak mereka dalam hospital kerajaan dan sebagainya. Jadi kita juga menghadapi masalah kelebihan pilot, dan kita yang airline yang kita ada sekarang ni sudah cukup pilot. So soalan saya adalah, adakah yang pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa ni akan adakan kontrol? Jangan minta sekolah-sekolah ni adakan hak untuk dari segi pengambilan pelajar, supaya kita tidak mereka bayar sangat dengan fee yang sangat mahal untuk belajar jadi pilot, lepas itu tak ada kerja. Ini soalan saya. Ya, terima kasih Yang Berhormat Seputi.
Kita ni is a supply and demand. Kita memang memerhati dari segi pengujudan sekolah-sekolah penerbangan ini, dan kita bukan seperti doktor. Doktor perlu latihan, is kewajipan kerajaan untuk mengaji mereka. It has to be under the government supervision sebelum menjadi doktor. Dari segi pilot kita tak ada. Kerana kita juga pilot, dia tak ada compulsory service with any airlines. Dia hanya perlu latihan, dan pihak swasta boleh mengaji mana-mana lain pilot yang mempunyai lisen yang telah pun diiktiraf oleh kerajaan kita. So it is a very open market. Banyak juga pilot-pilot dari luar negara. They go overseas and train and come back. Ada juga. It is the open market. Kita tidak ada kawalan dari segi bilangan pilot. Tak ada kawalan. So tapi saya yakin bahawa sesiapa yang masih buat masa sekarang di Malaysia is a pilot is still a growing sector. Saya rasa kita masih lagi kekurangan pilot, dan kita saya yakin boleh memenuhi permintaan di pasaran sekarang. Itu saja Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.